RM7 juta diperuntuk bagi baik pulih kemudahan dan infrastruktur rumah pangsa kos rendah di Selangor tahun ini. Untuk laporan lanjut, kita bersama Samsia Samsi. Silakan Sam. Baik, Sahih. Lebih 2,000 peluang pekerjaan dengan 30% daripadanya disasarkan untuk diisi terus ditawarkan kepada pengunjung program Madani Rakyat Zon Tengah di Kompleks Sukan Kuala Selangor. Tawaran pekerjaan oleh 38 majikan dan syarikat itu merangkumi peluang pekerjaan di seluruh negara dengan majoriti penempatan pekerjaan di Kuala Selangor. Laporan Siti Farah Nadia Fazlun. Baiklah, terima kasih Samsia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di salah sebuah tapak Karnival Kerjaya dan TVET. Selaras dengan hasrat kerajaan dalam memperkasa TVET tempatan, di sinilah peluang anda untuk mencipta peluang pekerjaan yang baru di sini. Jom kita nak bersama dengan Sekretariat Majlis TVET Negara Encik Halim Abdullah. Assalamualaikum Encik Halim. Sihat Encik Halim? Ya, Alhamdulillah sihat. Ya, bagaimana dengan program pada hari ini? Alhamdulillah pada program kali ini kita mendapat sambutan yang begitu hebatlah daripada kalangan pengunjung, daripada penduduk setempat terutamanya di Kuala Selangor ini. Yes. Bagaimana dengan penglibatan pempamer di sini? Okey, untuk makluman tuan-tuan perempuan, pada kali ini kita melibatkan pihak daripada pihak kementerian bagi pelaksanaan TVET, contohnya daripada institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia, kemudian institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS, Kementerian Belia dan Sukan, kemudian KKTM, MJII, IKM daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kemudian Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti daripada Kementerian Pengajian Tinggi, kemudian kita juga didatangkan dengan CIDB, Kementerian Kerjaya, dan kita ada juga daripada Impact daripada Kementerian Peladangan dan Komoditi, kemudian yang terakhir daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu daripada Institut Latihan Pertanian. Selain daripada institusi TVET ini, kita juga ada menjemput wakil daripada syarikat, terutamanya daripada yang kita lihat daripada Mac Auto, kemudian kita ada daripada Bernmas Auto Berhad, kemudian daripada Blue Shark Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, memandangkan di Selangor ni kita merupakan hub bagi bidang aero angkasa. Kita juga ada pempamer daripada NICO dan daripada dua pusat pertolongan yang berkaitan yang menawarkan bidang aero angkasa. Okey. Terima kasih Encik Halim di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja perkembangan di sini. Kita kembali kepada Samsia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Farah Nadia. RM7 juta diperuntukkan kerajaan negeri pada tahun ini untuk membaik pulih kemudahan dan infrastruktur 8,000 skim rumah pangsa kos rendah di seluruh negeri. Peruntukan itu termasuk membaiki kerosakan lift, kebocoran tangki air dan menyelenggara sistem kubahan. Menurut Esko Perumahan dan Kebudayaan Borhan Aman Shah, proses berkenaan akan dilakukan menerusi skim bantuan penambahbaikan kediaman kerajaan prihatin ceria. Keutamaan akan diberi kepada mereka yang mendaftar bagi mendapatkan bantuan terlebih dahulu. Kita ada 7 juta yang untuk tahun ni, dan kita akan tengok senarai-senarai nama yang belum mungkin dia orang dah bagi aduan awal dulu, kita akan bagi keutamaan, dan juga kita akan bekerjasama dengan ICU untuk memastikan bahawa bajet-bajet yang jika tidak dapat ditampung di bawah skim ceria, kita akan minta di bawah ICU jugalah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Mekanisme Pemilikan Hartanah Kawalan Negeri di Shah Alam. Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS menyasarkan Pelan Strategik MPHS 2024 hingga 2028 mencapai 100% perancangan yang ditetapkan. Menurut Yang di-Pertuanya Muhammad Hasri Nur Muhammad, Pelan strategik tersebut terdiri daripada 3 tegas, iaitu tadbir urus dinamik, pembentukan masyarakat pintar dari segi ekonomi dan sosial serta kelestarian alam sekitar. Untuk yang 2024 hingga 2028 juga untuk pelan strategik untuk 5 tahun, insya-Allah
di Majlis Pandangan Selangor memang kita harapkan agar kita dapat mencapai 1% atas apa yang dirancang. Namun apa-apa pun kita kita akan tumpukan kepada usaha-usaha penambahbaikan. Sebentar lagi kita baru saja tahun ketiga dalam penaitarafan daripada Majlis Daerah kepada Majlis Pembandaran. Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran buku Pelan Strategik MPHS 2024 hingga 2028 di Genting Highlands. Tambah Muhammad Asri, pelan strategik ini juga memfokuskan 3K iaitu kelestarian kehidupan, keseimbangan alam sekitar dan kemakmuran pembangunan. Katanya, bagi pelan strategik MPHS 2018 hingga 2023, MPHS telah berjaya mencapai 97% perancangan dalam tempoh 5 tahun. Lebih 40 ajaran sesat dikenal pasti aktif di Selangor disebarkan secara fizikal dan dalam talian. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof, pihaknya sentiasa melakukan pemantauan terhadap kumpulan atau individu yang cuba memesongkan agama Islam. Kita di Selangor memang berusaha sedaya upaya supaya ajaran-ajaran sesat ini dapat kita pantau dengan teliti dan dalam masa yang sama kita cuba menukar fahaman mereka lah. Ajaran sesat ni kita ada satu baitul di Ulu Selangor ya. Baitul Iman ya. Kalau mereka ini dapat kita pulihkan di tempat tertentu dengan kita panggil alim ulama menerangkan pengertian Quran, pengertian hadis yang sebenarnya. Jadi mudah-mudahan mereka yang tersesat ini akan pulang ke pangkal jalan. Kita ada baitul khas untuk tujuan itu. Beliau berkata demikian selepas majlis penghargaan rakan strategik dan rakan media serta pelancaran kempen Bulan Kesedaran Tunai Fidyah MAIS 2024 di Shah Alam. Antara ajaran sesat yang dikesan ialah Asma'ul Husna, Mila Abraham, Perjalanan Mimpi Yang Terakhir atau Sita An-Nur dan Rasul Melayu. Itu saja perkembangan dari Selangor untuk hari ini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya selepas ini. Baik Sam, terima kasih. Ayo bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Sempena pertandingan akhir Bintang RTM 2024, satu mini karnival diadakan di pekarangan Auditorium Angkasa Puri Kota Media. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Nurhela Razali di sana. Silakan Ella. Terima kasih rakan penyampai Sahi di bilik berita RTM. Sekarang saya berada di mini karnival Bintang RTM bagi menyaksikan pertandingan akhir Bintang RTM yang akan dimeriahkan lagi pada malam ini di TV2 pukul 9 malam. Okey, mini karnival Bintang RTM ini dijadikan bertujuan untuk memeriahkan lagi pertandingan Bintang RTM yang diajar secara langsung dan juga you all boleh menantikannya secara live disaksikan dekat orang panggil ini ruang lega di bawah Auditorium Angkasa. Mini karnival ini juga diserikan lagi dengan DJ Corner oleh rakan radio rasmi National FM dan juga kemunculan khas penyanyi dari seberang Anggi Marito dalam sesi bertemu peminat. Tapi sayangnya saya tidak dapat bertemu dengan dia untuk live secara langsung bagi peminat anda di sana. Tapi tak apa. Jadi sekarang kita boleh kongsikan lagi apa je aktiviti yang ada di sini di mana. Okey, aktiviti seperti reruai program reruai pameran dan juga jualan food truck turut disediakan. Selain itu, terdapat juga layar LED buat pengunjung atau penonton
penonton yang hadir lewat yang tidak dapat masuk ke auditorium angkasa. Jadi anda akan disediakan dengan LED untuk saksikan persembahan dan pertandingan bintang RTM pada malam ini di LED di bawah studio ini. Okey, mini carnival ini juga telah berlangsung pada pukul 4 tadi dan akan berakhir sehingga malam nanti. Jadi jangan lupa saksikan beramai-ramai dan mana yang berhampiran boleh datang ke auditorium angkasa RTM untuk memeriahkan lagi bintang RTM pada malam ini, dan mana yang boleh saksikan secara langsung jangan lupa di TV2 pukul 9 malam, dan jangan lupa juga boleh saksikan di RTM Klik. Okeylah, itu sahaja daripada saya di sini. Kita kembali kepada Sahih di studio berita.